وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya kita telah beramal dengan satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Fa'idha faraghta fansab, bermaksud apabila kamu telah selesai melakukan satu amal ibadah, jangan berhenti, lakukanlah amal ibadah yang seterusnya. Jangan berhenti di situ. Apabila selesai melakukan amal seterusnya, jangan berhenti, maka lakukan lagi amal ibadah seterusnya dengan bersungguh-sungguh. Fa idza faraghta fansab. Alhamdulillah, pertama kali datang ke sini, insya-Allah kita akan cuba bincang beberapa perkara lebih kurang dalam sejam, tak sampai sejam lagi, 54 minit lagi, membicarakan tentang perbahasan ilmu. Yang mana kita tahu ilmu ni banyak adanya. Ilmu ni sangat banyak. Diriwayatkan dalam banyak hadis-hadis mengatakan ilmu yang Allah turunkan di muka bumi ni, jika diambil pokok dibuat pen, diambil air laut istilahnya jadikan dakwat, tulis tak habis-habis. Kemudian keringnya air tu, lepas kering air laut ditambah lagi, tulis sambung lagi, tak habis lagi, tambah lagi, sambung lagi, tak habis, sehingga kan disyaratkan 7 kali kering lautan masih lagi tak cukup. Kalau jika buat dakwat, tak cukup untuk menulis ilmu yang Allah turunkan dekat muka bumi ni. Tujuan disebut 7 kali, nak bagi tahu sebenarnya bukan 7 kali, berapa banyak kali pun tetap juga tak memadai, tak cukup. Maknanya ilmu ni banyak sangat, bukan sikit, ilmu ni banyak sangat. Jadi kalau kita nak mengaji segala ilmu yang ada tanpa kita memerhatikan ilmu yang mana satu, jadi kita akan belajar je lah, sebab ilmu kan banyak. Maka ulama meletakkan ada ilmu yang dinamakan fardu ain, ada ilmu yang dinamakan fardu kifayah. Yang mana ilmu fardu ain ni, fardu ain, fardu tu wajib, ain tu atas setiap orang. Dan ada ilmu dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni macam mana? Macam satu ilmu yang kalau sebahagian dah buat, yang lain tak payah. Selain daripada dua ilmu ni, fardu ain dan fardu kifayah, tak ada ilmu lain. Tak ada. Ilmu ada dua je, dua jenis, dua kategori je. Sama ada ia fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu sunat tak ada, ilmu sesat tak ada, ilmu salah tak ada. Ilmu mesti betul. Sabda Nabi SAW, al-ilmu nurun, ilmu tu cahaya. Ilmu itu cahaya, dengan maksud ilmu itu benar. Tidak ada ilmu yang salah, tidak ada ilmu yang sesat, tidak ada yang biasa kita kata ilmu tu ilmu hitam tu, dia mengaji ilmu hitam tu, kita kata kan. Maksud ilmu hitam tu ilmu tu salah, tak ada. Habis tu yang dia sebut tu ilmu sesat. Tu apa? Sebut ilmu sesat, sebut ilmu hitam, nak bagi tahu itu bukan ilmu. Apa ni? Sebut ilmu tapi muradnya ataupun maksud yang dikehendaki adalah bukan ilmu. Sama macam kita sebut hadis. Hadis adalah perbuatan ataupun perkataan Nabi, itu dipanggil hadis. Kalau kita panggil hadis maudhu', maksudnya bukan hadis kan? Apa itu? Apa sebut hadis? Hadis adalah perbuatan ataupun percakapan Nabi. Tiba-tiba kita nak beritahu itu bukan percakapan ataupun perbuatan Nabi, kita sebut hadis. Cuma kita tambah hadis maudhu'. Tujuan apa sebut hadis? Hadis palsu. Tujuan apa sebut hadis? Nak beritahu bukan hadis. Boleh tak?
Start tu dah pening tujuan nak sebut hadis tu nak bagi tahu bukan hadis. Iyalah hadis palsu tu, tujuan sebut perkataan hadis nak bagi tahu ia bukannya hadis. Sama macam ilmu, sama je sebenarnya. Ilmu sesat, tujuan sebut ilmu tu nak bagi tahu tu bukan ilmu. Sama je. Sebab kita nak sebut macam mana kalau nak bagi tahu dia belajar satu ilmu tu salah, ilmu sesat. Bukan ajaran daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Katalah ilmu tu macam tu, ilmu yang tak betul. Okey. Kita akan kata engkau belajar tu ilmu sesat. Tujuan nak bagi tahu itu bukan ilmu. Kerana al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, tak ada ilmu salah, ilmu semua betul. Tujuan sebuah ilmu sesat, tujuan nak bagi tahu itu bukan ilmu. Maknanya kalau dia bukan ilmu, dia apa? Dia dinamakan maklumat. Maklumat terdedah dengan betul dan salah. Maklumat di hujung jari itu. Ni yang sebut semua live lain. Maklumat di hujung jari dia panggil. Maklumat dia terdedah untuk betul ataupun salah. Bila betul, maklumat tu bertukar status daripada maklumat kepada ilmu. Jika dia salah, maklumat tu kekal di situ, iaitu maklumat yang salah. Ilmu tak ada salah. Ilmu semua betul. Dari segi istilah. Kenapa kita faham lain? Kerana kita dah ambil bahasa Arab, bahasa syarak, jadikan bahasa Melayu. Ilmu tu bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu, kita dah ambil. Jadi oleh kerana itu kita telah memaknakan dia dengan makna yang tertentu. Sebenarnya ilmu dia mesti betul. Ilmu mesti betul. Jadi bila ilmu tu mesti betul dan ilmu tu banyak, maka ulama membahagikan. Kalau nak suruh belajar semua, Allah hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Hidup terus belajar sampai mati. Lepas tu hidup balik, dihidupkan balik, belajar lagi sampai mati. Berpuluh kali pun tak akan selesai sebab ilmu tu banyak. Satu. Yang kedua, jika dibiarkan mereka ini, kata ulama, untuk teruskan belajar ilmu yang mana dia suka, maka dia akan ambil ilmu tertentu. Dia ambil suka hati dia nak belajar yang mana. Tak selesai juga. Belajar matematik tu ilmu, belajar buat bangunan tu ilmu. Tapi adakah guna belajar matematik dia, belajar sejarah sirah dia, belajar buat bangunan dia, tanpa dia belajar ilmu mengenal Allah? Tak guna. Tapi ilmu juga. Jadi mana ulama meletakkan, ada ilmu yang mesti setiap orang belajar, ada ilmu yang tak nak belajar pun tak apa, jika sebahagian orang lain dah belajar, selesai. Tak perlu belajar dah bagi sebahagian yang lain. Itulah pembahagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang mana ilmu fardu ain dan fardu kifayah ni dia ada dua lah peringkat. Peringkat pertama, ilmu fardu ain dah lebih tinggi. Dengan mempelajari ilmu fardu ain, maka dia akan dapat pahala fardu, pahala wajib. Dengan belajar ilmu fardu kifayah, dapat pahala fardu juga. Tapi tahap yang kedua, fardu kifayah. Apa ilmu fardu ain ni? Ilmu fardu ain tu yang biasa duduk belajar, itulah. Belajar bab air, bab wuduk, bab sembahyang, bab zakat, bab muamalat, bab munakahat. Itulah ilmu fardu ain. Yang diulang-ulang di mana-mana di masjid surau, dah ulang itu je lah. Pergi mana-mana masjid pun duk cerita pasal air mustakmal, air mutlak, air musyammas, air mutaghayyir, air qaid lazim, air muqayyad dia panggil. Kau tak pernah dengar? Kau tak pernah dengar? Perlu ngaji tu, itu fardu ain. Jenis-jenis air yang dipanggil, air yang bercampur dengan benda yang suci, air yang suci dan menyucikan, air yang suci tetapi tidak menyucikan dan sebagainya. Jadi bila macam tu, ilmu tu wajib belajar lah. Ilmu sembahyang tak payah cerita lah, rukun 13 tu, bacaan, rukun qawli, qalbi dan sebagainya. Itu dari segi fiqh. Jadi itulah ilmu fardu ain. Dari segi ulama membahagikan ada tiga. Yang pertama dia panggil ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Tanpa ilmu tauhid, ibadah tak guna. Tanpa mengenal Allah, tak guna kita sembah. Kita macam sembah batu je. Saya mengaji dulu, saya pernah pergi di Patani dan naik kereta api mengaji. Naik kereta api, jumpa seorang Tok Cha, orang sana panggil. Tok Cha ni apa ni dia panggil, Sami kan. Kami panggil Tok Cha. Okey, dia pakai baju kuning. Lepas tu tak pakai slipper. Kepala botak. Dekat dia punya tangan ada tasbih babak besar. Kita punya Allah, dia lagi alim lah, besar tasbih dia. Kita budak umur 12, 13, 14 hari macam tu lah, naik kereta api. Dia tengok kita dengan pakai jubah, pakai serban ni, dia kata ini mesti budak-budak agama Islam punya lah, budak kecil. Dia panggil duduk sebelah dia borak baik-baik. Lepas tu dia tanya,
Kenapa orang Islam semua cakap, semua marah orang yang lain macam orang Buddha macam dia sembah sembah patung, sembah berhala lah. Dia tak sebut berhala, dia sebut patung. Kita tak bagi. Sedangkan dia kata orang Islam sendiri sembah patung. Kalau tak sembah patung pun sembah batu dia kata. Lagi teruk, kita sembah patung ada juga bentuk. Ini sembah batu terus. Cakap orang Islam mana sembah batu? Itu Syiah kot cakap. Bukan. Sembah batu, sembah batu dinding ni. Dinding. Dia kata batu. Kata betul juga. Dia tengok kita sembahyang, kita nak sembah apa? Batu kan? Tak terfikir pula waktu tu. Ya juga. Sembah batu. Dia anggap macam tu lah. Dia tak tahu dia orang kafir kan. Kata tak, kita bukan sembah, kita sembah Tuhan Allah. Tak, you sembah ni. Kalau you tak sembah batu ni pun you sembah tu, batu hitam dia cakap, Kaabah tu. Batu juga tu. Kalaulah kita tak belajar berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan akidah tauhid, macam seolah-olah kita sembah batu je lah. Macam tu je lah kita sembah batu. Wajib belajar. Tanpa mempelajari ilmu fardu ain berkaitan dengan tauhid, maka sembahyang kita haba'an mansurah, debu berterbangan. Kenapa? Kerana Nabi SAW diutus 23 tahun kan. 23 tahun diutus tu, dia maksud dia kena peluk dengan Jibril, umur 40, 63 wafat. Lebih kurang lah, ambil bundar-bundarkan aja, 40, 63. Kan 23 tahun je. Sebelum tu mana dia menyampaikan? Sebab Rasul ni yang menyampaikan. Umur 40 kena peluk dengan Jibril, peristiwa Iqra. Jadi bermula pada tu kena sampaikan senyap-senyap dulu dengan ahli keluarga dulu, makin besar dan sebagainya kan. Okey, 23 tahun. Tahu tak, Nabi SAW dia menyampaikan agama, semua jenis agama, semua perkara agama, separuh daripada 23 tahun tu berkaitan dengan akidah je. Tak ajar sembahyang, tak suruh sembahyang pun. Bila bermulanya sembahyang? Ketika Isra' Mi'raj. Waktu tu 11 tahun 8 bulan 13 hari kerasulan. Bahasa lain 40, 51 tahun 8 bulan 13 hari umur Nabi. Sedangkan dilantik menjadi Rasul 40. Jadi 40 dengan 51 ada 11 tahun lebih. Buat apa? Tak ajar sembahyang, zakat, muamalat, munakahat, mana ada macam betul tu? Mana ada? Bermula di Madinah barulah datang semua kewajipan puasa, haji semua tu. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu bincang pasal apa? Selama separuh risalah Nabi tu cerita pasal akidah. Maknanya sebahagian besar daripada kehidupan kita di dunia sepatutnya bincang pasal akidah. Sepatutnya. Sebab dia fardu ain. Dia fardu ain. Kemudian ada jenis fardu ain yang jenis fiqh. Ada juga. Ada jenis tasawuf, ada jenis fiqh, ada jenis tauhid. Yang tauhid tadi panjanglah kalau nak bincang. Ada orang belajar dengan cara dia mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang mana dia wajib belajar 50 sifat untuk kenal Allah. 50 sifat, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 41 tambah 9, 50 setiap orang. Cara tu dia nak kenal Allah. Kenal lah. Secara ringkas lah. Kemudian dalam masalah zahir, masalah ibadah zahir yang nampak ni, yang zahir ni, namanya fiqh ataupun fiqh, wajib belajar juga. Dia ada 4 rubuk. Ada bab ibadahnya, ada bab muamalat, ada bab munakahat, ada bab jenayah. 4 kena belajar juga. Yang fardu ain lah ni. Selesai ke tak selesai belajar. Ada juga yang berkaitan dengan tasawuf, iaitu penjagaan hati. Sembahyang bukan main, beratus-ratus, berpuluh-puluh rakaat sekalipun, lepas semayang, lepas tu baca Quran sekalipun, macam mana dengan keikhlasan dalam hati, lintasan-lintasan sifat-sifat mahmudah dan mazmumah dalam hati itu, macam mana nak urus, macam mana nak urus, menguruskan hati. Belajar tasawuf ni, belajar penjagaan hati. Tujuan belajar nak urus hati. Datang tabung, kita masuk duit RM10, tiba-tiba hati kita berkata-kata. Aku tengok daripada sana tadi, biru, hijau ada satu, lepas tu biru, lepas tu shilling, aku merah, RM10 lah. Tiba-tiba maknanya akulah yang paling lebih sekali kat sini. Pop, hati tu terlintas. Macam mana nak urus? Tu belajar. Bukannya susah pun. Macam mana nak urus? Sama ada masih dah letak ni, tapi tak lepas lagi. Baru pegang RM10 tu.
Macam mana nak urus hati? Sekarang hati dah berdetik macam tu. Kata, aku yang paling lebih kat sini, terasa berlagak dan sebagainya. Macam mana nak buat? Sama ada lepas duit tu juga jatuh ataupun ambil buah balik. Sebab kalau bubuh tak ikhlas, tak guna. Kau macam mana? Antaranya beberapa perkara saya beri soalan untuk berfikir. Jawapan tak boleh, nak mengaji kena mengaji sungguh lah, bukan ada kitab apa semua. Ni semua soalan-soalan yang terfikir tak kita benda macam ni. Jadi ilmu fardu ain ni wajib belajar. Bila dia wajib belajar, setiap orang wajib belajar. Kadang-kadang dia sangka dia dah belajar tapi tak habis. Kadang-kadang dia sangka dia dah belajar tapi bukan ilmu fardu ain. Dia belajar ilmu lain. Dia belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis. Belajar hadis 40 dan sebagainya. Fardu ain ke tu? Tidak. Dia fardu kifayah. Satu ilmu yang sangat baik untuk memantapkan ilmu fardu ain. Belajar sirah, fardu ain ke? Fardu kifayah. Sirah. Belajar sirah perjalanan Nabi, semua Nabi Musa ke Nabi apa perjalanan, fardu kifayah. Kerana apa? Dia jika belajar, dia dapat memantapkan pemahaman kita tentang Nabi dan Rasul lebih mantap dengan sirah tadi. Tapi dia bukan fardu ain. Fardu ain dia ada tak 9 ke lah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4. Lepas tu satu sifat, 4 ni sifat yang wajib bagi Rasul. Itu yang wajib, bukan tahu perjalanan dia. Itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Jadi kita tahu sidik, Nabi ni bersifat sidik. Sidik dia orang percaya kat dia, dia bercakap benar, amanah, dia buat sesuatu dengan amanah. Jika Jibril hantar kepada dia, turunkan dia wahyu, dia akan menyampaikan. Dia amanah, dia tak mungkin akan sorok. Tabligh, dia mesti menyampaikan, dia tak mungkin sorok. Malah aku nak ajar yang ni, kalau aku ajar yang ini nanti dia lawan tokek. Macam Tok Guru Silat kan, Tok Guru Silat dia tak bagi semua buah kan, dia simpan untuk dia sendiri. Nanti lawan tokek, baru dia ambil buah kilah balik. Biasa tu kita dengar macam tu kan. Jadi, tapi Nabi tidak. Apa sahaja yang diberi pada dia, apa sahaja yang disampaikan pada dia oleh Jibril, dia akan tabligh, menyampaikan semua, sedikit pun dia tak sorok. Fatanah, cerdik, tak mungkin bodoh. Tak mungkin Nabi bodoh, tak mungkin. Apa ni? Tadi berangan tadi. Tak ada Nabi macam tu. Semua Nabi, bukan Nabi kita je, semua Nabi macam tu. Itu fardu ain. Kenal Nabi. Nabi bercakap macam mana, Nabi bercakap bohong ataupun tidak, itu semua kita kena kenal. Itu fardu ain. Berkaitan dengan sirah, Nabi ikat perut. Sahabat tunjuk, aku ikat perut sebiji, lapar. Waktu peperangan kan, Khandaq kan, Nabi buka, aku 2. Itu bukan fardu ain, tapi dengan kita tahu tu memantapkan lagi pemahaman fardu ain kita. Jadi ramai orang yang tertipu, iaitu dia mempelajari ilmu-ilmu yang tadi tanpa mempelajari fardu ain sebab pening kepala. Fardu ain ni dia kena fikir. Dia tak boleh seronok, tak boleh, dia kena fikir, dia kadang-kadang kena catat, takut terlupa. Mesti kitab mesti kena ada lah sandaran. Dia tak boleh main ceramah macam tu je. Dia kena ada sandaran. Apa sahaja yang diberitahu mesti ada sandaran. Sandaran dia kitab ni, sekian. Ni buktinya, bukti. Jadi benda macam tu, perkara macam tu, orang kadang malas nak belajar sebab dia susah. Dia sedar nak macam mana, nak fadail amal, perkara-perkara yang terasa dia syurga lah. Contohnya amal yang ini sebanyak ni, sekian, nanti dia akan membantu di alam kubur. Kan bagus amalan tu. Sini ada tabarakalladzi, dia akan menemani di dalam kubur nanti. Baca surah Waqiah, baca surah itu, baca surah ni, ataupun amal zikir-zikir tertentu, nanti dia akan membantu kita. Itu fadail amal. Nak bantu macam mana kalau akidah kita tak betul? Allahu nur samawati wal ard. Allah tu nur tu cahaya. Dia ingat Allah adalah cahaya yang terang. Kufur akidah macam tu, tak guna tabarakalladzi dia. Nampak? Benda tu membantu setelah komplit. Dia macam orang duk sibuk benda-benda yang sekeliling, yang sunat ataupun yang sekeliling, yang core dia tak ambil. Ramai orang tertipu dalam rupa ibadah. Namanya tertipu dalam rupa ibadah. Ramai orang yang tinggal sembahyang daripada umur 15 dia balik sampai umur 25. Katalah 10 tahun dia tinggal, kemudian dia kahwin. Bila kahwin pula dengan ustazah, dia tak tinggallah sembahyang dia. Katalah contoh macam tu. Tak tinggallah sembahyang dia sehingga dia tua. Masalahnya dia ada tinggal 10 tahun, daripada 15 sampai 25. Kemudian setiap hari datang masjid, datang surau, sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang tarawih, tak qada tu. Tertipu. Sedangkan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dia memanglah sah. Yang ni yang sunat tu.
Tertipu. Duk bayar bunga je, tak bayar pokok. Bila nak habis bunga? Bila nak habis? Kena bayar bunga sampai mati. Faham tak? Yang core dia tu adalah qada 10 tahun tu. 10 tahun, satu hari 5, sebulan 30, 150, 1,500, 1,500, 2,000, 2 kali, saya kira laju lah. 2,000 2,000 sembahyang setahun. Betul tak? 1,5, satu hari 5 waktu. Sebulan 150. Kira lebih kurang lah. 10 bulan 1,500. Setahun lebih kurang 2,000. Lebih kurang lah 2,000 waktu yang ditinggalkan. 10 tahun tinggal 20,000. Allah, 20,000 kena kotak. Okey, memanglah kena kotak. Habis sekarang ni dia buat apa? Tu sebenarnya sunat. Kau boleh abang dia. Tak tertipu tu. Tipu tu. Sedangkan yang tinggal 10 tahun tu wajib kotak. Yang sunat ni tak buat pun tak apa. Yang paling cantik buat kotak dan buat sunat. Kalau rajin. Jadi kalau nak pilih, aku ni bukannya rajin sangat. Pilih yang qada, pilih yang wajib, bukan pilih yang apa sunat. Tertipu dalam rukun ibadah. Tertipu. Dan kadang-kadang belajar pun tertipu. Kita duk amal tertipu. Kita duk sibuk baca doa iftitah, sibuk baca surah panjang, surah Baqarah habis. Sembahyang rakaat pertama dia sembahyang seorang lah, sembahyang jadi imam jangan buat hal. Sembahyang seorang, dia baca doa iftitah, lepas tu dia baca surah Baqarah habis. Tapi tak baca Fatihah. Fatihah 7 ayat je pun. 7 ayat nak banding dengan 280 berapa ayat tu. Oh, lebih lagi Baqarah. Sah? Tak sah weh. Sebab Fatihah tu wajib. Duk sibuk buat sunat tu kenapa? Sama je. Jadi jangan kita tertipu dalam rupang ibadat. Ramai orang zaman sekarang, syaitan dia akan tipu kita. Jangan belajar. Kadang-kadang kita ni, kesedaran kita terlalu tinggi, menyebabkan kita nak belajar juga. Syaitan tak boleh buat apa dah. Dia kata tak apa, aku akan lencongkan dia pelajaran yang dia kata agama tu kepada pelajaran ilmu yang tak sepatutnya dia belajar lagi. Bukan tak sepatut belajar, tak sepatutnya dia belajar lagi. Lagi tu penting tu. Kalau tak sepatutnya dia belajar, mana boleh, ilmu agama semua kena belajar. Cuma dia tak patut belajar ilmu tu lagi, tapi dia dah belajar dah ilmu tu, disibukkan dengan ilmu tu, menyebabkan ilmu yang wajib, ilmu mengenal Allah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, penjagaan hati, dia tak ada. Dia sibuk dengan ilmu tadi, maka dia tertipu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Surah Kahfi kan, ayat ujung-ujung tu kan. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amal perbuatan, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dekat atas dunia dia buat amal ibadah, dia rasa aku ni ahli syurga, wajib syurga bagi aku dah. Hari-hari datang dia rasa macam tu. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akhir sekali dekat padang mahsyar tak ada. Mana aku dapat buku tangan kiri, bukan tangan kanan. Ashabul shimal, bukan ashabul yamin. Kan kiri dia pun ambil. Tak semayang. Apa yang tak semayang ni? Ini kena komplain. Dia pun komplain. Tengok buka CCTV balik, kau tak semayang. Rupanya apa? Semayang tak sah. Bimbang kita macam tu. Itu antara tipu daya syaitan tau. Jangan kita orang yang rambut berkarat dekat luar tu. Faham rambut berkarat? Yang pakai seluar pendek apa semua tu, dia ujian dia. Orang yang dah duduk dalam agama lah kita kata, asal bunyi agama je kita akan join. Asal apa agama kita akan keluarkan duit kita. Kita akan habiskan tenaga kita untuk agama. Asal ada ujiannya. Antaranya ujiannya. Saya ni tadi ada kelas di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, pondok masjid. Betul saya tu datang ke sini. Apa saya mengajar di sana? Mengajar, kalau orang selalu pergi sana atau tengok YouTube dia tahu, ataupun tengok Facebook dia tahulah. Di masjid sana saya mengajar Isnin minggu pertama, berkaitan dengan orang perempuan, fiqh nisa. Fiqh ni fiqh lah, hukum hakam. Nisa tu perempuan. Bila saya masuk kelas, saya mengajar, itu antara tempatnya lah. Banyak lagi tempat-tempat lain. Antaranya saya akan pergi di Melaka tak lama lagi, 8 hari bulan, 9 hari bulan, 2 hari ni, dengan Majlis Agama Islam Melaka di Dewan Al-Falak Al-Khawarizmi. Bincang pasal perempuan. Pergi jauh-jauh sampai Melaka cerita pasal perempuan. Saya nak esok saya akan pergi ke Kuantan, cerita pasal perempuan. Tak lama lagi saya akan pergi UIA, cerita pasal perempuan, fiqh perempuan. UIA Indra Mahkota, UIA UMP, UIA apa nama tu, Gombak tak payah cerita lah. Selalulah sangat.
Cerita buat apa pergi raya ni? Cerita pasal perempuan. Cerita pasal fiqh perempuan. Yang mana orang perempuan tak faham dah fiqh dia. Tahu tak? Atau tak perbezaan fiqh dengan faham? Secara bahasa, al-fiqhu al-fahmu. Fiqh tu maksudnya faham. Faham tu fiqh lah. Itu secara bahasa. Tahu tak? Orang perempuan ramai silap faham berkaitan dengan fiqh dia sendiri. Boleh dikatakan ramai salah faham. Tak kira daripada dia sekolah dia, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk sampai ke universiti sekatan, sampai lebih daripada tu, jabatan kerajaan. Sama je salah faham. Tak ada fiqh orang perempuan ni berkaitan dengan dirinya sendiri. Kenapa jadi macam ni? Soal fiqh ni adalah satu hukum hakam. Sebab tu kalau orang masuk kelas, sekelas fiqh, kadang-kadang dia rasa kan semua dia je salah. Masuk kelas ustaz ni kan, ustaz ni lah, bila masuk je ustaz ni cakap semua salah, aku salah, semua salah. Tahu tak fiqh tu apa? Fiqh tu satu ilmu untuk menghukum. Masuk kelas fiqh kena hukum lah. Tak nak hukum, masuk kelas tasawuf tak kena hukum lah. Dah masuk kelas apa nama doktor, kedoktoran, perubatan. Lepas tu apalah doktor ni kerjanya nak injek orang aja ke nak belah orang aja kerja lah. Kau masuk doktor memanglah kena belah, memanglah dia akan berjumpalah kesalahan tu. Dia tak, kan orang tua cakap apa, kalau tak nak ada penyakit, ada satu petua besar kan, tak nak ada penyakit kan, macam mana? Tak nak ada penyakit seumur hidup, macam mana? Petua, jangan jumpa doktor, garanti sihat sampai mati. Cuba jumpa doktor, jumpa doktor je. Datang nak medical check up je, nak masuk kerja ke nak masuk universiti kan, nak kena medical check up. Doktor tu pegang, oh ini darah tinggi, kucing mani, gout, semua ada lah tu. Jantung ambil, cocok benda lah tu, duduk ward. Sedangkan dia datang bukan sakit, jumpa doktor je, terus jumpa sakit. Jadi kalau masuk kelas fiqh akan jumpalah penyakit tu. Tak nak ada penyakit, nak betul, nak terasa ahli syurga sampai mati, jangan masuk kelas fiqh. Garanti terasa semayang tu betul. Cuba masuk kelas semayang, oh yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Semua salah. Ustaz seorang je lah masuk syurga, kita orang semua masuk neraka. Jadi macam tu. Dia kan jadi macam tu. Kita masuk kelas fiqh untuk betulkan diri, iaitu kesalahan-kesalahan tu kita dapat detect. Macam mana doktor tengok, oh ni salah, oh ni hitam ni, maknanya tak cukup tidur, jadi tidur kena 8 jam je cik. Dia tengok tu, dia tengok, cari pula. Betul sikit batuk, oh batuk, air batu jangan minum nampak. Dia tengok simptom, kemudian dia akan tahu penyakit. Macam tu juga bila tengok macam orang perempuan. Saya baru balik, saya rasa ada lagi kitab ni ya, masih ada lagi. Ni kitab panduan wanita. Panduan wanita. Saya mengajar di banyak tempat ni, lebih hampir 20 tempat setiap bulan. Dah lah saya tak ada benda ni. Benda apa? Benda orang perempuan ni lah. Haid, nifas, isyallah, wiladah. Cerita pasal orang perempuan, cerita pasal uri dan sebagainya. Kitab ni ajar di banyak tempat. Antara di masjid ni lah, Masjid Shah Alam. 2 tahun setengah. 2 tahun lepas setengah. Kemudian sekarang buat periksa. Lepas dia buat peperiksaan, ujian, sekarang ni kena ulang balik. 2 tahun setengah ulang balik, tak boleh nak tangkap. Kerana kata Imam Nawawi, cerita pasal fiqh orang perempuan, perkara yang ghawamid. Ghawamid ni dah jadi bahasa Melayu dah. Apa dia? Biasalah bahasa Arab semua bahasa Melayu ambil jadi bahasa dia. Ghawamid ni rumit, pekat. Kita rasa faraid susah. Faraid, kepala mayat pernah dengar? Orang kampung tak ke? Oh sini tak ada orang kampung semua orang bandar. Kepala mayat pernah dengar? Ada tak orang pernah dengar kepala mayat tu apa? Ada kan? Ada kan? Ada. Sebaik ada. Bukan saya seorang. Kepala mayat masa kalau meninggal dia panggil kepala, istilahnya kepala mayat, bukan mayat tu. Kepala mayat. Cerita pasal faraid, matinya suami, isteri dapat berapa, ada anak lelaki macam mana, ada anak perempuan macam mana, lepas tu asabah tak asabah. Pening, susah kan? Faraid. Susah. Tapi dalam bab ni 10 kali ganda lagi susah. Bila susah, nak belajar agak-agak boleh belajar sehari 2 hari. Tak boleh. Belajar 2 tahun setengah juga tidak lagi boleh nak faham. Soalannya, panduan wanita berkaitan dengan darah-darah wanita ni, siapa yang belajar sampai 2 tahun? Nak tanya sikit. Anak-anak ada belajar? Isteri-isteri ada belajar? Kalau tak belajar, soalannya, dok buat apa? Dok buat macam mana selama ni? Dok buat macam mana selama ni? Ada seorang ustaz, dia Sri Taling, Maulana Mansur nama dia, Ustaz Mansur.
Tahu tak dia buat kitab 3 kilo lebih tebal ni. Kitab dia tebal ni berkaitan dengan masalah wanita 3 kilo. Itu kalau 3 kilo tu empuk atas kepala mampus. Berat kitab tu, besar dan banyaknya masalah-masalah, dan nak faham tu sangat memakan masa. Soalannya, bila macam tu punya susah, ada belajar. Kalau tak belajar, tak apalah, laduni. Kau dapat ilham. Kalau tak belajar, bantai je lah. Saya berani buat boleh berani buat pengakuan berani mati lah. Ni pengakuan ni berani mati ni. Saya mengajar di banyak tempat, jauh, banyak tempat, beribu orang. Mungkin boleh kita kata 10,000 orang perempuan. Okey, dalam saya jumpa secara ni, bukan secara online, secara depan, daurah dan sebagainya, setakat ni seorang pun tak tahu lagi. Seorang pun belum berjumpa lagi yang tahu, yang belajar dengan sempurna. Amboi Ustaz, melampau. 10,000 orang pergi Pahang, pergi Negeri Sembilan tak lama lagi, pergi Melaka tak lama lagi. Ini dekat Selangor ni banyak tempat dah saya pergi, banyak masjid yang sekarang ni duk belajar lagi ni. Tiba-tiba Ustaz kata jumpa 10,000 orang, seorang pun tak tahu. Agak-agak lah. Ya, tu kata pengakuan berani mati. Tak jumpa lagi seorang yang tahu. Kalau nak tahu, siapa pernah belajar kitab Sabilul Muhtadin dalam masalah haid nifas isyarah? Siapa pernah belajar? Kalau pernah belajar, jomlah kita muzakarah nak tengok. Berapa ramai orang perempuan. Asalnya saya nak beratkan kepada perbahasan berkaitan dengan fiqh yang lain, tapi sebab masa siapa nama tak ingat, ustaz mana panggil call message tu, dia nak minta beratkan ke sini, jadi saya beratkanlah. Saya jarang buat bicara berkaitan dengan orang perempuan waktu maghrib, jarang. Biasa kuliah muslimat je. Sampai kan saya mengajar di area ni, ada orang kadang tak kenal nama. Tak kenal nama. Ustaz tu, alah ustaz tu lah yang mengajar kat situ. Macam kat mana? Surah Masjid Ar-Raudhah. Ar-Raudhah Puncak Perdana. Tak kenal. Dia mengajar juga kat Masjid Negeri. Siapa yang mana satu ramai Ustaz Haid Nifas tu? Baru dia kenal. Huduh nama aku jadi. Baru dia kenal. Sebab apa? Duk bincang pasal orang perempuan. Kenapa? Orang perempuan tak ada. Tak ada. Ada ke orang perempuan? Sekarang saya tengah train. Di mana-mana tempat kuliah muslimat, saya akan train seorang. Tuju dia je. Nampak yang boleh pergi sikit. Tuju kat dia sampai dia pandai, supaya dia akan mengajar nanti. Tak larat dah nak mengajar bab ni. Tapi nak tak nak, takut bimbang akan dipersoalkan nanti. Sangat bimbang akan dipersoalkan nanti. Dekat padang mahsyar nanti, kita dah seronok-seronok, tiba-tiba malaikat tanya, kenapa? Tiba-tiba malaikat tanya, kenapa korang ni semua perempuan ramai yang tak tahu dalam masalah darah-darah wanita? Tak ada orang ajar kami. Ada lah ustaz ni yang ngajar-ngajar. Tengok, kenapa kau tak ajar orang-orang di sini? Kenapa kau tak ajar orang Kuantan? Kenapa kau tak ajar orang sini? Saya pun jawab lah, jauh saya duduk, jauh. Memang saya dah pergi, tapi nak cover jauh-jauh, takkan nak pergi beratus 200-300 km. Kita akan jawablah dengan pendakwa raya Allah, malaikat tu. Dia kata, kau tahu tak, sahabat-sahabat Nabi yang ada meninggal, wafat di luar, di China ada wafat di sana, wafat di luar, di Afrika, di luar, itu beribu kilometer. Engkau baru 300 km, baru saya berapa? 50 berapa kilometer daripada rumah di sini. Baru berapa 50 km. Kata jauh, sahabat dulu beribu. Tinggallah anak bini. Nak jawab macam mana agak-agak? Jadi saya pergi juga sekali. Tu penat tu. Pergi juga sampai ke Melaka pun pergi juga. Nak macam mana? Takut dipersoalkan. Berapa ramai, saya nak betulkan sedikit, berapa ramai orang perempuan yang masih lagi tak tahu sekurang-kurang sebanyak-banyak orang lelaki. Tak tahu, memang tak tahu pun. Aku peduli apa? Aku mana ada benda tu. Okey, saya nak baca. Saya ada ambil daripada kitab Kifayatul Muhtadi Syarah Sulam Mubtadi, yang mana kitab ni dia bincang, memang betul bincang berkaitan dengan apa nama ni, macam-macam ilmu, tapi dia ada buat satu rangkap, satu muqaddimah berkaitan, sangat baik, sangat baik muqaddimah ni, yang mana disebut di sini pentingnya ilmu berkaitan dengan haid nifas isyarah wajib dipelajari oleh orang lelaki.
Bukan orang perempuan. Orang perempuan memang wajib, sebab itulah dia. Ni ada yang ujung ni, nama khatimatun, penutup. Saya nak baca sikit. Khatimah. Bermula setengah daripada segala hukum bab ini, bab haid, nifas, istihadah, bahawasanya wajib atas perempuan belajar daripada segala hukum haid dan istihadah dan nifas, barang yang berkehendak ia kepadanya. Okey, maka jika ada baginya suami yang alim, yang tahu, maka wajib atas suaminya mengajari dia. Suami wajib ajar. Nak ajar macam mana kalau tak belajar? Dan jika tiada ada baginya suami yang tahu, maka harus baginya keluar belajar kepada orang alim. Kena belajar. Dan wajib atas suaminya melepaskan dia untuk keluar belajar. Haram atasnya menegah, haram atas suami menegah daripada belajar, melainkan jika ada suaminya itu belajar supaya diajari kemudian akan isterinya, maka pada ketika itu janganlah ia keluar. Antara perkara orang perempuan yang boleh keluar rumah tanpa izin suami banyak. Bukan mesti tak boleh. Quran kata jangan keluar rumah lelaki, dia kata boleh tak keluar? Ada keadaan tertentu boleh keluar, boleh. Takkan tak boleh keluar langsung, boleh. Antaranya keluar rumah terbakar, agak-agak boleh keluar. Kena keluar lelaki je, hanguh dulu. Boleh keluar macam tu. Ada binatang buas, ada binatang lipan ke, harimau masuk, ular, harimau tak masuk lah kot, ular ke apa, boleh keluar ke? Alamak, lelaki kata jangan keluar rumah, tunggu air balik daripada office. Sekarang macam mana? Keluarlah. Antara boleh keluar tanpa izin suami adalah untuk keluar mempelajari ilmu berkaitan dengan orang perempuan tadi. Suami dia tak bagi pun dia kena keluar. Malah kalau dia dengar cakap suaminya, dia derhaka, nusyus. Suami dia kata kalau awak keluar rumah, nusyus, derhaka pada saya sebab saya tak bagi keluar rumah. Saya nak keluar pergi belajar bang, masalah wanita. Tak boleh. Kalau macam tu abang lah aja. Aku mana tahu. Kalau macam tu bagilah saya keluar belajar. Tak boleh. Kalau macam tu abang pergi keluar belajar, abang dah faham, abang datang ajar saja. Aku malah nak belajar. Dah tua-tua nak belajar apa? Dia kata macam tu. Sekarang ni bagilah saya keluar. Tak boleh. Jika dia kata dah suami tak bagi, aku duduk je lah dekat rumah ni, tak apalah, suami tanggung. Tidak. Dengan dia duduk dekat rumah tu, dia telah derhaka pada Allah. Dia kena keluar, lompat tingkap, keluar untuk belajar. Jika dia tak tahu. Nak begitu ilmu ni, ilmu penting. Sampaikan kena langgar cakap laki. Macam semayang lah. Kalau kita pelik lah, okey semayang, dia tak tahu semayang, dia tak tahu rukun 13, dia tak tahu baca Fatihah, dia tahu baca Fatihah pun salah dan sebagainya. Semayang dia tak tahu rukun-rukun semayang semua. Okey, sekarang ni dia nak semayang, tapi dia semayang macam tu je lah, salah. Dia nak keluar belajar. Bila nak keluar belajar, laki dia tak bagi. Agak-agak kalau kita fikir logik, tak payah mengaji sampai universiti, tak payah. Fikir logik kita je. Boleh, kena tak dia keluar? Laki dia tak bagi, kena keluar. Sebab ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat Allah dan taat pada Rasul. Itu memang mesti, mandatory. Lepas tu baru yang lain. Barulah yang lain, iaitu kalau dari segi ayat tu ulil amri, maksudnya pemerintah. Taat wa ati'ullah, taat pada Allah, wa ati'ur Rasul, taat pada Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah. Pemerintah tu termasuklah kalau dalam masalah keluarga, suami dia lah. Kenapa tidak ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ati'ul uli amri? Kenapa tak macam tu? Kenapa ati'ullah, taat, ati'u taat Allah, ati'ur Rasul, taat Rasul. Jadi maksud ada dua taat, taat Allah, taat Rasul, dan pemerintah dan ketua. Taat Allah dan taatlah Rasul dan ketua. Kenapa tak ada taatlah ketua? Sebab ketua tu ditaat apabila ketua tu ikut Allah dan Rasul. Ketua tu tak ikut Allah dan Rasul, tak boleh taat. Jadi laki dia, suami dia taat ke tidak? Nak mengaji tak bagi, nak belajar semayang tak bagi, macam mana? Jadi tak boleh taat. Malah kalau dia dalam rumah berdosa. Jadi apabila seorang perempuan tu tidak faham hukum hakam berkaitan dengan dirinya sendiri, yang berdosa 4 orang dah berdosa. Yang pertama ayah dia, bukan laki dia, ayah dia dulu. Sebab sebelum perempuan tu jadi jadi isteri orang, perempuan tu jadi anak orang dulu. Terus jadi isteri orang, mesti jadi anak orang dulu. Yalah, anak orang lah, anak ayah, anak mak dia. Kemudian bila dah balik, bila dah kahwin, baru jadi bini orang. Ketika jadi isteri orang, barulah ayah dia lepas. Apabila seorang perempuan ni tak tahu berkaitan dengan fik wanita,
Yang berdosa adalah ayah dia, kemudian mak dia. Habis dah dua. Kemudian ketika dia balik, diri dia sendiri sedap dia salahkan orang. Kau sendiri tak kerti nak cari ke bila balik umur 15? Dia juga berdosa. Ketika kahwin, suami dia pun 2 kali 5, 4 orang ni dah berdosa. Akhir kita dah seronok dah orang lelaki tu tengok apa nama ni, apa dia panggil, tengok syurga. Wallah, bidadari tu rasa dah orang surau masjid, JK lagi. Takkan mestilah masuk syurga. Langkah Datuk ni, kerana kata Imam Ghazali diriwayatkan, apabila kita nak masuk syurga ketika di padang mahsyar tu, semua kuku-kuku, bulu-bulu semua kita akan disambung balik. Semua akan disambung. Sebab dia akan jadi saksi di padang mahsyar. Jadi agak-agak kuku kita panjang mana? Macam ni kot. Selesa? Tak selesa. Memang tak selesa waktu tu. Sehingga kan ada orang waktu di padang mahsyar kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ditakdirkan neraka, kau masuklah neraka. Aku tak larat duduk padang mahsyar. Sampai macam tu sekali berat pada masyarakat, sampai kalau aku ni ahli syurga, kau masukkan sekarang ahli syurga. Kalau aku ni ahli neraka pun kau masukkanlah ke dalam neraka terus. Tak larat dah kami nak tunggu beribu juta tahun tu tunggu pada masyarakat, tunggu ramai-ramai pakat-pakat telanjang semua. Yalah, semua telanjang kan pada masyarakat. Tapi tak ada masa dah nak tengok orang-orang duk sibuk dengan diri sendiri, dengan rambut tak tahu sampai panjang mana, semua kuku sampai panjang mana. Lepas tu pula macam-macam jenis ada. Dia riwayat, banyak riwayat. Ada riwayat mengatakan berenang dalam peluh sendiri, matahari sejengkal daripada kepala, berjalan naik kenderaan kalau orang korban tu. Macam-macam ada riwayat, macam-macam. Ada macam kilat, ada macam merangkak, ada menerap, macam-macam kan riwayat tu. Ada berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka. Tu semua ada riwayat-riwayat. Berjalan dengan muka. Sahabat kata, hai, macam mana jalan dengan muka? Dia imagine. Nabi kata, Allah boleh jalankan kamu dengan 2 kaki, yang logiknya nak balance 4 kaki je. Logiknya 4 kaki baru balance. Balance kan? Ini 2 kaki pun boleh balance. Masuk akal lah? Macam tak masuk akal kan? Sepatutnya kita kena goyang sebab 2 kaki. Ambil apa nama ni, basikal, cuba jangan jalan, tumbang. Kenapa kita boleh duduk? Allah boleh jalankan kamu dengan 2 kaki. Apa masalah Allah nak jalankan kau dengan muka? Tak ada masalah langsung. Macam tu kot. Macam-macam perangai ada waktu tu. Tak sempat dah nak tengok tu. Jadi bila macam ni kita dah seronok nak masuk ni. Kerana itulah sebahagian kata apabila ketika haid, nifas, ketika bersalin ataupun ketika berjunub, rambut-rambut, kuku-kuku tu jangan potong. Makruh hukumnya. Jangan potong. Kerana kalau potong, nanti kalau potong juga ataupun tercabut, mandikan sekali, kata Imam Ghazali. Tapi pendapat tu bukan muktamad lah. Mandikan sekali. Bila dah mandikan, lepas tu barulah nak tanam, nak buang. Tapi kalau biar dia macam tu, kuku ketika berjunub, ketika nifas, nanti di padang mahsyar bila disambung, nanti dia akan jadi belang-belang. Yang tak mandi tu jadi warna lain. Jadi orang tengok, ni kuku dia berbelang-belang tu mesti dia kerat kuku masa berjunub. Macam tu je. Jadi dia akan dipersoalkan semua. Nak melangkah masuk ke dalam syurga tu, lelaki langkah-langkah 3-3, perempuan langkah 17. Jadi nak seronok dah ni, tiba-tiba ada satu tangan tangkap kaki kat bawah, pam. Siapa ni? Macam kenal, tapi rambut merebang, buka hitam. Bini aku ni. Ni cerita orang lelaki. Bini aku ni. Kau apa hal kau ni? Aku nak tengok bidadari tu. Satu paling cak ayam sekali, ahli syurga, macam 70 horsepower power dia. Nak melangkah ni, nak jadi 3-3 ni, umur 3-3. Allah, kau apa hal ni pegang tangan? Bini aku ni. Kenapa ni? Ya Allah ya Tuhanku, kau ambil lah hak kami dekat orang tua ni, yang mana dia tak bagi hak kami ketika di dunia. Apa dia? Dia tak ajar kami sekian. Aku masuk dalam ni kerana aku semayang dalam keadaan haid, sedangkan aku tak tahu. Aku mandi tak tahu, mandi wajib tak sah dan sebagainya. Ni yang tak ajar ni. Waktu tak ada, aku tunggu mu di pintu syurga, sembang aja lah. Mana ada tunggu pintu syurga konon. Yang nyanyi tu pun bukan orang Islam kan. Aku tunggu mu di pintu syurga. Tak ada. Waktu tu siapa-siapanya janji aku dapat selamat, dia akan jatuhkan waktu tu. Jadi datang pula belah sini pula anak perempuan. Ya Allah, kau ambil hak kami kat orang tua ni juga, kerana dia tak bagi kat kami. Kami tu anak, ilmu-ilmu yang sepatutnya. Kita rasa bab ni tak ada kena-mengena dengan kita. Kita orang lelaki ada kena-mengena. Berapa ramai orang perempuan duduk fikir sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid, sekurang-kurang nifas, sebanyak-banyak nifas, tak faham-faham sampai ke sekarang. Anak dah 12,
tapi tak tahu sebanyak-banyak nifas berapa hari. Apa ni? Beranak pandai. Mana boleh macam tu? Kadang-kadang kena keras sikit. Saya kalau masuk kelas muslimat memang tahan telinga je lah. Sebab berapa? Dah umur 50, anak dah bersalin 7, tak tahu lagi cara nak uruskan huri. Saya bawa cerita tadi kat Masjid Negeri berkaitan dengan huri, cara nak uruskan huri. Tak tahu lagi wiladah tu sebenarnya maksudnya bersalin, tak ada darah wiladah. Tak tahu lagi nifas tu sebanyak-banyak 60 hari. Tak tahu lagi berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali datang haid. Tak tahu sekurang-kurang haid berapa. Sekurang-kurang haid 6 hari. Suka hati je nak bagi. Mana sekurang-kurang 6 hari? Sebanyak-banyak 10 hari. Mananya ajaran ambil macam tu? Berapa ramai kalau orang faham pun sekurang-kurang adalah 1 hari 1 malam, sebanyak-banyak 15 hari. Faham macam tu pun berapa ramai yang faham hari ke-16 tu istiadah. Salah. Datang darah berterusan 16 hari, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Hari ke-16 tu istiadah lah. Tidak, tak ada kitab pun kata macam tu. Mengaji kat mana? Jika mandi hari yang ke-16 tu silap-silap, mandi dia tu tak sah. Bila mandi dia tak sah hari ke-16 kerana dia kata sebanyak-banyak haid 15 hari. Bila 15 hari dah berterusan, ni dah masuk hari ke-16, pasti bukan haid, dia mestilah istihadah. Dia pun mandi dan sembahyang. Dia sembahyang. Jika hari ke-16 itu adalah haid, dia sembahyang dalam haid. Dia mandi wajib tu dosa besar, dia sembahyang tu dosa besar, dia masuk masjid dosa besar. Dosa kecil, dosa besar ni. Dia ambil wuduk, lepas tu dia sembahyang 5 waktu. Hari ke-17 dia terus lagi sembahyang. Kadang-kadang dia kata istihadah. Haid kan 15 hari maksimum. Dia kata macam tu. Hari ke-18 berhenti. Oh, dah berhenti dah istihadah. Dia pun sembahyang macam biasa. Agak-agak hari ke-18 tu dia mandi lagi tak? Dia memang mandi panas. Saya bukan sebut mandi panas ni, mandi haid, mandi wajib. Tak mandi dah sebab dah mandi hari ke-16. Hari ke-18 dia tak mandi, hari ke-19 dia tak mandi, terus sembahyang macam biasa sampai hujung bulan. Semua tak sah sembahyang dia, sama ada darah ataupun tu kering. Kenapa pula? Bahas tu 2 tahun setengah pun habis. Saya tak tahulah macam mana nak habiskan daurah dekat Melaka ni 2 hari dalam masa 15 jam. Tak sempat habis. Tapi sekurang-kurang nak bagi pencerahan. Salah. Satu bulan boleh 2 kali tak datang haid. Orang Melayu panggil datang bulan. Bila datang bulan maksudnya tiap-tiap bulan datang. Tu namanya datang bulan. Ini kena ajar anak isteri ni umur 9 tahun. Umur 7 tahun dah mula kena cakap dengan anak perempuan. Ayah ni bukan mak. Ayah. Bukan mak, ayah kena ajar. Ni, masa umur dia 12, dia dah malu dengan bapak dia dah. Umur 7 tahun, dia tak tahu apa benda lagi. Nak ayah nak ajar. Apa benda ayah ni merepek ni? Ini darah haid, gini, ajar satu-satu. Tak faham memang pun. Sampai umur 9 tahun. Apabila umur 9 tahun, waktu tu dia dah nampak dah bayangan. Umur 10 tahun dah mula kena ajar sungguh-sungguh dah. Kerana waktu tu permulaan haid boleh datang. Kena ajar. Ayah kena ajar, bukan mak. Bukan kata mak dia ajar dalam masa sejam selesai. Ni keluar macam ni, kalau ada tak boleh semayang tau. Haram semayang, tak boleh puasa, tak boleh semayang, pakai macam ni. Dah, okey dah. Sejam habis. Habis macam tu je ke? Tidak. Nak belajar kena bertahun-tahun. Susahnya. Tak susah. Lagi susah matematik. Budak-budak dia pergi sekolah, dia nak belajar pecahan-pecahan, kali, tolak apa semua tu, tiap-tiap hari kan dia belajar setengah jam je. Belajarlah sama lah macam tu. Satu hari belajar setengah jam, sejam, esok belajar lagi. Tu boleh belajar apa ni, Portugis menyerang Melaka. Tak masuk pun dalam Mungkar Nakir, tak tanya pun. Ada dia tanya Ma'ruf buka, lepas tu Portugis menyerang Melaka. Tak tahu. Mungkar pukul, Nakir colek dengan keluar. Tak tanya pun. Tak tanya pun berkaitan dengan sains yang duk belajar tu. Bukan kata tak boleh belajar, tidak ditanya. Apabila kalsium bercampur dengan hidroklorik pekat, jadi nyalaan kuning ke nyalaan biru, itu pun gagal juga. Itu dunia je pun. Nyalaan apa keluar, penuh Bunsen macam tu, macam ni. Tak masuk pun soalan ku tak ada pun. Kita belajar juga, bukan okey je, cuma belajar berkaitan dengan perkara ni macam tu lah juga. Sama je. Silibus yang lukisan tu, alahai lukisan.
Tak tahu nak cakap lah. Buang sekejap lukisan tu 3 tahun. Lukisan pun seminggu sekali, seminggu 2 kali je. Buang, ganti bab tu. Lepas 3 tahun nak lukis pun tak cantik pun lukis pun. Nampak tak? Banyak kita membazir masa. Bazir masa. Sedangkan itu kewajipan fardu ain. Tak belajar berdosa. Dengan tak belajar boleh menyebabkan wuduk tak sah, boleh menyebabkan mandi tak sah. Berapa orang perempuan yang pernah dengar istilah mani', fatrah, naqaq? Kalau tak pernah dengar, mana tak pernah mengaji. Fatrah tu tak boleh mandi lagi, naqaq baru boleh mandi. Dalam keadaan orang perempuan selalunya dia akan mandi wajib bukan sekali, berkali-kali. Maksud mandi wajib tu mandi haid, mandi kerana kering haid. Kadang-kadang 1 bulan tu 3 kali mandi. Bukan asal haid dia sekali mandi, bukan. Kadang-kadang 3 kali mandi. Wajib mandi 3 kali. Bukan mandi sekali, lepas tu lap mandi 2 kali. Lap tu mengarut, bukan maksud macam tu. Kadang-kadang hari ketiga dia kena mandi dulu. Lepas tu hari kelima kena mandi lagi. Lepas tu hari ketujuh kena mandi lagi sekali. Panjang bincang ni. Macam mana ustaz apa? Saya pernah lupa nama. Ustaz Afiq Amirul. Dia yang suruh saya sentuh bab ni. Saya tak mau sentuh. Sebab ini bukan kuliah muslimat. Tapi iyalah Amirul. Ya, Ustaz Amirul. Betul, Ustaz Amirul. Mana saya tak tahu mana satu. Ada? Tak ada. Dia yang suruh saya sentuh ni. Bukan saya nak sentuh sangat pun. Dia kata, Ustaz tolonglah, lepas Ustaz masuk fardu ain tu, Ustaz selit sikit, bagi kesedaran. Nak bagi kesedaran ni. Berapa ramai yang sangat tidak memperdulikan berkaitan dengan hukum-hukum tu. Kalau kitab ni kalau kita tengok, kalau kita belik-belik baca, kalau tak mengaji takkan boleh faham. Ada 7 jenis mustahadah dia panggil, perempuan istihadah. Ada 7 jenis, semua susah-susah. 7 jenis. Ada apabila berlawanan dengan adatnya, macam nak buat. Apakah dia, macam manakah cara untuk tamyiz ataupun beza sifat darah. Jam, tak pernah mengaji jam. Saya pernah mengajar sekumpulan ustazah dalam 30 orang juga. Semua ustazah buat secara tertutup, tak ada cara terbuka lah. Sebab kalau secara terbuka, dia ustaz, bila namanya ustazah, dia mestilah mengajar orang. Tiba-tiba yang datang tu anak murid. Agak-agak anak murid dia pandang macam mana, ustazah ni benar kan? Jadi macam tu pula. Jika soalan-soalan kelakar keluar, soalan-soalan tak sekedik keluar, kadang-kadang tak pernah ngaji, dia akan keluar soalan macam tu. Jadi jatuhlah martabat dia. Jadi dia buat secara tertutup saya buat. Boleh kita tengok dari segi pemahaman masyarakat dalam masalah ni, boleh dikatakan zero. Letak 1% Ustaz. Zero. Tak berhati tak? Zero nak beritahu. Kosong, tak tahu apa benda. Tak mengaji, tak belajar. Kena belajar. Mesti wajib. Suami wajib dorong isteri. Aku nak belajar, aku tak tahu. Kau dah belajar. Ada juga antara yang saya mengajar, dan dia dapat kefahaman yang agak cepat lah. Umur 60 lebih, dah menopause lah, baru belajar. Saya rasa bukan menopause lah, dia dah menostop lah. Sebab kalau pause boleh play balik kan. Faham? Tak faham sudah. Kan dia ada, kami dulu mengaji dulu, kadang-kadang Tok Guru cakap laju. Jadi kita letak satu tape, kita rakam lah, yang apa dia punya Walkman. Yang mana kalau apa ni, yang dia punya tape tu, bila kita nak rewind, kita keluarkan, kita ambil pensel, pusing. Tu zaman saya lah tu. Tape pusing, lepas tu dah, kalau tidak rugi bateri, letak balik kan. Kan perasan tak ada pause kat situ? Ada kan? Bila tekan pause, dia boleh play balik tak? Boleh. Tekan sekali pause, tekan kedua play. Ada satu lagi stop. Stop ni terus berhenti. Saya tak faham kenapa main pause. Sebab pause boleh play balik. Sepatut main stop lah kan. Saja main bahasa sikit. Dah pukul 9 dah. InsyaAllah itu sedikit kesedaran saya nak bagi kepada orang lelaki dan orang perempuan, supaya sedar sikit, cari guru belajar. Kau tak tahu nak pergi kat mana? Yang tempat saya ada lah, di ni, tapi jauh lah Shah Alam. Datang. Tak, Isnin ni saya akan mengajar kitab ni. Ulang balik kitab ni. Dah 2 tahun lebih dah ni, ulang balik.
Cuba masuk sekali. Orang lelaki pun cuba masuk sekali. Ramai ada. Ratus, berapa ratus, 200 lebih, 250 orang. Lelaki pun ada. Cuba masuk sekali je. Sekali je. Masjid Shah Alam ni, tak lama lagi. Saya nak pergi Kuantan dulu, nanti saya balik hari Isnin tu. Isnin ni. Sekali. Kalau kata pun orang perempuan ke, ambil lah cuti ke, ambil lah rehat, masuk lambat kerja sikit ke, cuba pergi pukul 8.30 hari Isnin ni. Berapa bulan hari Isnin? Sekali je, saya nak minta datang sekali je. Oh, lama lah juga 3 bulan. 3 bulan 8.30 pagi. Dekat bawah, bukan dekat atas. Orang haid pun boleh masuk, orang semua boleh masuk. Sebab dia dekat bahagian bawah, dia bukan masjid. Dalam lah masjid, tapi kapet tu kapet merah kan. Sana kapet merah tu maksudnya bukan masjid. Dekat Dewan Seminar kat bawah tu. Memang kat situ pun diskusi duha semua bawah tu. Jadi cuba datang sekali je. Dalam lebih kurang sejam setengah 2 jam je saya punya. Kita baru mula. Sekejap. Oh, ustaz cakap tu semua dah tahu. Jika macam tu tidak dialu-alukan masuk kelas. Get out. Jika semua dah tahu, ni dah tahu, dah tahu dah. Tidak dialu-alukan. Rugi kerusi tu, baik orang lain duduk kerusi tu. Tak payah balik. Dihalau balik. Tapi kalau semua tak tahu, selama ni aku buat apa? Satu benda pun tak faham ustaz cakap apa. Yang itu bertobat, mengaji. Cari orang, cari guru mengaji berkaitan dengan orang perempuan ni. Mesti jangan biar macam tu. Bimbang takut didakwa nanti di padang mahsyar. Cukup pukul 9. Tepat-tepat. Wallahu alam. Siapa yang rasa tak boleh pergi ke apa, type nama saya dekat YouTube, memang tak ada keluar bab lain. Bab tu ajalah. Tak percaya try YouTube. Sekarang dekat boleh tak ada muka lain kalau sebut ustaz, ni lah, tak ada bab lain lah. Cari, cuba dengar dan cubalah cari. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insan lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum.